اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Tuan Pengarang, yang keduanya kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang keduanya percayakan akan malaikat. Yang kedua daripada 6 rukun iman ialah percayakan akan malaikat. Percayakan akan malaikat ini makna dia yakin di dalam hati. Yakin di dalam hati, mengaku putus. Kata musannif, makna percaya akan malaikat itu dengan mengaku putus, yakni jazam. Jazam ni mengaku putus, jazam ni dengan makna tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham sama sekali di dalam hati seseorang. Mengaku putus dengan jazam dengan makna yakin, tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham sama sekali di dalam hati seseorang. Apa dia yang dia mengaku putus itu? Akan bahawasanya malaikat itu tentu sungguh ada. Mengaku tentu sungguh ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat. Kita mengaku dalam hati kita dengan tidak ada syak, dengan tidak ada zon, dengan tidak ada waham sama sekali. Tapi kalau kita duk berasa ragu-ragu, makna dia tak beriman. Contoh, betul ke? Ada malaikat ni betul ke ni? Macam tak apa nak boleh percaya aja. Dah. Kalau ada dalam hati kita berasa betul ke ni? Nah, kalau ada malaikat pasal apa? Malaikat tak tolong kita. Nah, bila jadi apa? Kalau ada malaikat pasal apa? Malaikat tak tolong. Orang dulu-dulu pula kalau nak minta tolong, minta jauh daripada suatu, minta simpang malaikat 44. Rugi tak? Rugi lah, minta duk jauh pada malaikat. Kita minta malaikat merkat. Makna dia orang dulu-dulu percaya ada malaikat, tapi kadang-kadang salah cakap. Dia minta simpang daripada segala musibah, segala bala. Dengan Allah Ta'ala wasitahkan pada kita ni pertolongan daripada malaikat. Sebenarnya hak tu kendak dia, tapi dia potong sekat, minta simpang malaikat 44. Allah Ta'ala tolong kita. Baik, jadi percaya ada malaikat, percaya. Ada ragu-ragu? Tak ada. Kalau ada ragu-ragu, syak ataupun zon dalam hati kita dengan perkara yang bersangkut dengan malaikat Allah, percaya sama ada ataupun tak ada tu makna ragu-ragu lah. Maka tak beriman. Jadi dituntut atas kita ni beriman dengan tentu sungguh ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu
beberapa banyak malaikat. Hak tu iman, hak tu utama. Dan ia malaikat itu adalah setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Dan kita beriman bahawa malaikat ini adalah sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala. Yang mana kata setengah ulama', banyak mana malaikat ni? Malaikat ni kalau dinisbahkan dengan peratus, kata setengah ulama', 90% tu malaikat daripada makhluk Allah Ta'ala ni, 90% tu malaikat. 9% lagi tu dari kalangan makhluk Allah Ta'ala bangsa jin. Dan makhluk Allah Ta'ala bangsa manusia 1% sahaja. 1% sahaja. Kita ni 1% saja. Betul ke dah? Cuba kita fikir nak, kalau tak betul lagu mana? Hak yang sungguh wajib kita percaya tentu dah. Kiri kanan dah 2 dah. Tentu dah. 2 siang, 2 malam. Makna dia siang dan malam tentu dah ada 4 malaikat yang duk tunggu kita. Kiri kanan, kanan kiri. Tentu dah. Nak kata tak banyak lagu mana, tang tu dah banyak dah, 1 lawan 4. Tang tu dah banyak dah, 1 lawan 4. Malaikat yang duk bergayut di janggut lagi tu. Sunat simpan janggut tu. Malaikat duk bergayut di janggut. Malaikat. Banyak tak kira lah malaikat Allah Ta'ala ni. Siapa dia malaikat ni? Iaitu makhluk Allah Ta'ala yang maksum. Malaikat ni makhluk yang maksum. Apa dia maksum? Maksum bukan tak buat dosa, terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi kita maksum. Maksum ni terpelihara daripada melakukan dosa, terpelihara daripada melakukan yang makruh, terpelihara daripada melakukan yang haram, khilaful aula sekalipun. Tu maksum. Bahkan taat semata-mata malaikat ni. Taat semata-mata malaikat. Taat lagu mana? Kita tengok masa Nabi Isra' wal Mi'raj. Nabi Isra' wal Mi'raj. Nabi melihat malaikat ni. Ada yang bila Nabi naik sampai pada langit yang keempat tu, ada malaikat yang berdiri semata-mata, tak duduk, tak tunduk, tak apa. Duk berzikir ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan malaikat ni berdiri duduk berzikir. Kemudiannya naik lagi langit kelima, jumpa malaikat yang rokok semata-mata. Rokok semata-mata, tak mengangkat kepala, tak duduk, tak berdiri. Rokok semata-mata. Dan naik lagi rakaat, naik lagi langit yang keenam. Nabi berjumpa dengan malaikat yang sujud semata-mata. Kata taat malaikat tu, sujud semata-mata. Dan bila di rakaat di langit yang ke-7, Nabi melihat akan malaikat yang duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Ada yang kata duduk antara 2 sujud. Duduk tahiyat semata-mata. Makna dia Allah Ta'ala menciptakan malaikat ni taat sungguh-sungguh. Hang diri-diri, hang duduk-duduk. Malaikat ni dicipta dengan ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini adalah mereka yang dijadikan daripada nur. Jadi bersalahan yang ni kena jaga. Malaikat mereka dijadikan daripada nur. Mereka bukanlah daripada bangsa iblis dan jin. Kerana daripada bangsa iblis, jin, syaitan ini, mereka dijadikan daripada api. Tu beza dia. Azazil, orang kata Azazil ni adalah guru bagi malaikat. Dia bukan malaikat. Setengah orang disilap, dia kata tengok malaikat yang alim pun, malaikat yang alim pun bukan malaikat. Azazil ni bukan malaikat. Azazil ini adalah makhluk yang dibangsakan kepada bangsa jin. Dia dijadikan daripada api. Terbit daripada dia bangsa jin, bangsa syaitan ni. Tapi malaikat dijadikan daripada nur. Yang ini di depan ni kita nak lajulah sikit sebab di belakang nanti dia cerita lagi pada kita.
Dia cerita lagi. Kalau kita duk cerita panjang yang ni, esok ni pakat duk tanya pula bila nak sampai. Tak sampai-sampai lagi ni. Nah, baik. Jadi kita sekurang-kurangnya kita faham bahawa kita beriman tentu ada sungguh bagi Allah Ta'ala beberapa banyak malaikat. Yang malaikat itu dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Mereka adalah maksum, taat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tidak lelaki dan tidak perempuan. Tu kena jaga juga. Tidak lelaki, tidak perempuan ni kena jaga. Nah, sebab kata orang Kristian malaikat ni lelaki. Nah, kata orang musyrikin malaikat ni perempuan, anak perempuan. Sebab tu malaikah ta marbutah menunjukkan pada ta marbutah tu menunjukkan pada perempuan. Nah, depa kata perempuan. Nah, tu kita duk kena jaga anak-anak kita ni musim cuti. Depa tayang lah gamak lah ni. Pari yang ditunjuk oleh Indonesia tu ialah pari yang dibangsakan kepada perempuan yang boleh terbang, kan? Tu Yahudi. Nah, jadi kena jaga, takut anak kita kata, oh malaikat. Depa semua malaikat, panggil habis semua malaikat. Nah, benda ajaib jadi mukjizat lah kau. Semua mukjizat. Bahasa tak sama, kita kena jaga. Bahasa kita tak sama dengan bahasa Indonesia. Depa semua baca Quran. Macam sahabat pun baca Quran, kan? Jadi kita kena jaga bahasa tu. Sebab anak kita duk tengok dia bukan faham. Pasal apa Quran Indonesia kata lagu ni? Pasang. Dan kita nak jawab apa? Nah, Indonesia Quran ni belaka, buku Quran, sahabat tu Quran. Kan? Sahabat tu Quran. Kita surat Ahbab, Kedah lagi sedap surat Ahbab. Nah, akhbar. Baik. Jadi wajib kita beriman. Tu memada dah bagi kita. Yang ketiganya, percaya akan segala kitab Allah Ta'ala. Nah, percaya akan segala kitab Allah Ta'ala. Jadi tadi percaya malaikat tu, tengok susunan ulama buat kat kita tu. Mula-mula percaya pada Allah, kemudiannya percaya pada malaikat. Sama seperti mana yang ada dalam Quran. Nah, beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab, kemudiannya beriman kepada Rasul. Wa rusulihi. Kemudiannya beriman kepada hari kemudian, dan kemudiannya beriman kepada qada qadar. Tu susunan tu bukan saja reka-reka. Nah, susunan ni bukan saja reka-reka. Dan kita kena ambil faham juga sikit. Sebab apa? Sebab nak sampaikan kepada Rasul ni dari Allah melalui malaikat, turunkan dengan kitab sampai kepada Rasul. Susun ni tu kena tu. Nah, susun ni tu kena tu. Jadi beriman yang ketiga ni beriman dengan kitab-kitab Allah. Makna beriman dengan kitab-kitab Allah ni mengaku putus di dalam hati seseorang. Mengaku putus seseorang di dalam hatinya seseorang. Dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Nah, seperti kitab itu misal dia seperti Quran dan Taurat dan lain-lainnya. Nah, percaya bahawa ada sungguh bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitab-kitab Allah. Jadi hak yang wajib kita percaya ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitab ni 104. 104 dan ada yang kata 114. 104 dan ada yang kata 114. Tapi 114 tu lebih sedap lagi lah kalau kita nak balik pada hak isi segala Al-Quran. Sebab apa? Dikatakan diturunkan kitab-kitab ni kepada Nabi Adam 10. Setengah kata tak ada kat Nabi Adam tu. Diturunkan kepada Nabi Syis 50. Suhuf, kitab lah. Suhuf itu termasuk di dalam makna kitab. Dan diturunkan kepada Nabi Idris 20. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syis kata 20. Itu hak setengah yang masukkan Nabi Adam. Dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10.
kepada Nabi Musa 10. Nah, jadi hak ni jadi 110. Nah, 110. Jadi hak 110 ni campur dengan 4 kitab yang besar. Kitab yang besar ni Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Jadi daripada 4 campur 110 ni jadi 114 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi. Nah, jadi hak ni khilaf ulama hak suhuf tu. Tapi yang wajib utama kita percaya ni ada bagi Allah Ta'ala kitab-kitab. Apa dia? Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Maka apabila Allah Ta'ala menurunkan Taurat pada Nabi Musa, maka semua di dalam syariat Nabi Musa beramal dengan Taurat. Taurat ni lama sampai kepada zaman Nabi Isa AS. Taurat ni lama. Jadi Taurat ni diturunkan kepada Bani Israel. Nah, daripada turun pada Nabi Musa, daripada Bani Israel turunkan kitab Taurat. Nah, kemudiannya ini kitab syariat turun pada Bani Israel. Kemudiannya turun pula kepada Nabi Daud alaihi salam kitab Zabur. Kitab Zabur ni bahasa Qibti. Kitab Zabur bahasa Qibti. Kitab Taurat bahasa Ibrani. Kitab Taurat bahasa Ibrani. Kitab Injil bahasa Suryani. Kitab Al-Quran bahasa Arab. Baik. Zabur ni diturunkan kepada Nabi Daud. Dia bukan kitab syariat. Dia bukan kitab hukum. Dia bukan kitab hukum. Nah, kekal Nabi Daud berpegang dengan syariat Nabi Musa, iaitu kitab Taurat. Nabi Sulaiman juga pegang dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu kitab syariat. Nah, kitab Nabi Daud, kitab Zabur ni dia lebih kepada kitab yang Allah Ta'ala cerita. Nah, perkhabaran, menceritakan keindahan syurga dan sebagainya, cerita. Nah, dia sebab tu yang membaca dia seumpama qasidah. Macam kita ni baca qasidah. Sebab tu siapa-siapa baca Quran sedap, suara sedap, nah dapat pahala seperti Nabi Daud. Nabi Daud suara yang paling sedap. Nabi Daud suara paling sedap sebab baca Zabur dengan berlagu-lagu. Nah, jadi Zabur ni bukanlah kitab hukum. Dia kitab syariat, kekal digunakan sebagai kitab Taurat. Kemudiannya diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam kitab Injil. Kitab Injil. Kita wajib beriman ni. Ada bagi Allah Ta'ala Taurat, Zabur, Injil ni. Wajib beriman. Ada kitab Injil diturunkan. Nah, cuma kita kena faham. Taurat selepas daripada wafat Nabi-Nabi ni, Taurat tak ada dah. Yahudi ubah Taurat kepada nama Talmud, kitab lain-lain lah. Depa pakai Talmud, kitab lain. Nah, begitu jugalah kitab Injil. Selepas diangkat naik Nabi Isa alaihi salam ke langit, kitab Injil ni tak ada orang yang hafal. Sehingga 300 tahun kemudian tu barulah dikarangkan balik oleh orang yang hafal, yang ingat-ingat saja. Yang nama dia Bible. Dia bukan lagi dah Injil yang asli. Injil yang asli ni susah ke? Tak tahulah wallahu alam ada kat siapa. Tak tahu wallahu alam ada kat siapa Injil yang asli. Baik. Jadi kitab semua ni diturunkan kepada Nabi pada menyatakan syariat Allah Ta'ala turunkan bagi umat Nabi tersebut. Sehinggalah diturunkan Al-Quranul Karim, maka nasakh, habis semua hukum hakam yang sebelumnya daripada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil secara automatik apabila diturunkan Al-Quran, apabila diangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukum-hukum yang terdahulu itu terbatal. Pakai Quran. Pakai Quran. Maka segala hukum hakam yang ada dalam Al-Quran tu meliputi sekalian hukum hakam yang telah dulu ada pada Taurat sebahagiannya, ada pada Zabur sebagainya, ada pada Injil sebahagiannya, masuk duduk dalam.
dan sebahagian daripada suhuf-suhuf yang terdahulu. Nah, suhuf Ibrahim wa Musa, benda yang Allah Ta'ala cerita ni dah ada di dalam suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, dibawa masuk dalam Quran. Jadi kata setengah ulama, dia kata setengah orang kata macam mana? 114 surah itu bersamaan dengan 114 kitab yang Allah Ta'ala turunkan bagi umat sebelum-sebelum campur dengan 4 kitab besar. Nah, ada belakang duduk dalam tu. Habis tu yang kita nak percaya ni, hak 4 ni, dan juga suhuf tak kira bilangan yang berapa. Nah, tapi yang masyhur bilangan yang kita dengar 100 ataupun 110. Dia ada yang kata banyak lagi pun ada. Suhuf. Nah, suhuf ini ialah lembaran-lembaran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai perundangan untuk para nabi beramal dengan dia, dan para rasul untuk sampaikan pada umat. Yang dia ni bukan dibangsakan pada kitab, tapi nama dia tetap dimasuk dalam kitab. Dia suhuf, lembaran-lembaran diturunkan oleh Allah. Nah, jadi kita beriman tentu ada sungguh bagi Allah Ta'ala beberapa banyak kitab yang diturunkan bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Baik. Dan kata musannif, mengaku dalam hati dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta'ala, seperti Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur. Nah, dan lainnya selain daripada Quran dan Taurat ni, Injil dan Zabur, dan juga suhuf-suhuf. Dan mengaku di dalam hati dengan tentu sungguh. Hak ni penting sekali. Yang dituntut makna beriman dengan kitab ni ialah mengaku di dalam hati tentu sungguh, dengan makna benar sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya, di dalam kitab-kitab tersebut ni benar belaka, sungguh belaka. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya segala makna dia. Percaya segala makna dia. Maka kita ni, umat Nabi Muhammad ni, beriman kata ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, memada dah. Tapi beramal dengan Al-Quran. Berpegang dengan Al-Quran. Bila pegang dengan Al-Quran tu, meliputi atas kepercayaan kita bahawa ada Taurat, Zabur dan Injil. Nah, jadi Quran ni dia tak boleh ambil sekerat-sekerat. Tak boleh ambil sikit, ambil hak ni sikit, ambil hak ni sikit, ambil ni sikit. Hak yang boleh pakai kita ambil, hak tak boleh pakai kita tolak. Tu tak beriman. Nah, Quran dia tak boleh ambil sikit-sikit. Kerana ambil sikit-sikit ni lah. Nah, beginilah yang Allah Ta'ala murkakan dengan kaum-kaum Bani Israel. Mereka ambil Taurat ni, hak mana sesuai dengan kegunaan mereka, mereka ambil buat hukum. Hak tak sesuai, mereka tak ambil buat hukum. Nah, maka mereka ni Allah Ta'ala murka kerana Allah Ta'ala bagi kepada mereka dengan nikmat, segala nikmat. Nabi paling banyak dari kalangan Bani Israel. Kitab paling banyak diturunkan kepada Bani Israel. Makanan paling lazat diturunkan kepada Bani Israel. Nah, orang hidup di dunia ni boleh makan makanan daripada syurga, Bani Israel. Nah, semua mereka dapat. Tapi mereka tetap engkar dengan hukum-hukum Allah. Tetap engkar dengan hukum-hukum Allah. Lalu Allah Ta'ala murkakan mereka. Nah, dan juga bagi orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Mereka bukan ambil mana yang baik untuk mereka dah, tetapi mereka selewengkan hukum. Ubahkan hukum. Nah, hak yang berat diringankan. Jadi Allah Ta'ala kata mereka adalah golongan yang disesatkan. Tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lain daripada jalan-jalan orang yang Allah Ta'ala murka. Siapa dia? Bani Israel. Nah, Bani Israel, orang yang Allah Ta'ala murka. Waladdallin, dan orang-orang yang Allah Ta'ala sesatkan. Siapa dia? Iaitu kaum-kaum Nasrani. Mereka disesatkan. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada bala, terikut dengan jalan mereka. Nah, tapi mereka putih asa tak? Mereka tak putih asa sampai dunia kiamat. Sampailah mereka berusaha mengajak kita ikut jalan mereka. Ikut tak?
Nabi kata nanti umat akhir zaman ni lubang bewak pun depa masuk. Nah, lubang bewak pun depa masuk. Sebab apa? Sebab ikut jalan-jalan umat-umat hak terdahulu. Nah, jadi kita ni duduk dalam keadaan cukup bahaya. Law ni lah. Sebab apa? Kita ni antara umat akhir zaman ni. Antara umat akhir zaman. Nah, takut diselewengkan hukum hakam dalam Quran. Banyak dah macam-macam. Kita tengok dalam apa? Dalam Quran online tu. Quran tu. Macam-macam. Quran Syiah. Allahu Akbar. Quran Syiah. Quran yang dicetak, direka, ditambah oleh Syiah. Quran yang dikurangkan oleh anti hadis. Semua ada dalam tu. Hak Quran tu anti hadis dikurangkan sebahagian yang dia tak mau. Dia mana dia tak sesuai dengan dia dikurangkan. Hak mana yang berkaitan dengan Nabi Muhammad banyak dibuang. Tu anti hadis. Jadi bahaya Quran yang kalau kita bukan ahlinya, kita duk ambil kata dalam YouTube, dalam forum bahaya. Kita bukan ahli. Sebab tu diberi peringatan lah, jaga-jaga duk baca Quran, tengok dalam YouTube, dalam Google, dalam apa semua tu bahaya. Quran yang application dia dibuat oleh orang kafir. Kita ni dah jahil. Jadi kita kena berhati-hati. Baik, wajib kita beriman. Iman sungguh-sungguh dan sungguh segala perkara yang disebut di dalamnya di dalam Al-Quranul Karim. Maksud dia, kehendak dia kita ni dalam Quranul Karim benar belaka, semua benar, semua betul belaka. Maka wajib kita beriman dengan segala perintah Allah Ta'ala. Wajib kita ikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Wajib kita tinggalkan dengan apa yang Allah Ta'ala tegah. Wajib kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Tu semua duduk dalam Quran. Semua duduk dalam Quran. Jadi wajib kita beriman. Nanti di belakang akan dicerita lagi. Dan keempatnya, percaya akan segala Rasul Allah. Apa dia makna percaya akan segala Rasul-Rasul Allah? Dengan makna percaya akan segala Rasul-Rasul Allah ni, mengaku putus seseorang di dalam hatinya seseorang dengan pengakuan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu. Mengaku tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu, dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umatnya. Yakni mengaku dalam hati mesti sungguh ada segala Rasul ni. Rasul mana? Hak yang mereka mengakukan mereka Rasul, yang Allah Ta'ala angkatkan mereka Rasul. Dan mengaku dengan membenarkan dalam hati kita bahawa benar segala perkara yang mereka bawa. Benar segala perkara yang mereka bawa. Jadi kita nak mengaku sungguh yang tu Rasul, nak mengaku sungguh segala perkara yang mereka bawa tu benar, macam mana? Tak ada jalan lain melainkan kena kenal Rasul. Kena kenal Rasul. Macam mana nak kenal Rasul? Wajib kita mengenal akan segala sifat yang wajib bagi Rasul. Tu yang kita mengaji nubuwah. Perkara yang berkaitan dengan kerasulan. Kenal sifat-sifat Rasul. Maka sifat-sifat Rasul yang wajib bagi segala Rasul ni 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau salah satu tak ada, ataupun salah satu tergelincir, maka kalau ada yang mengaku dirinya Rasul, tak boleh terima. Tak boleh terima. Dia mengaku diri dia Rasul, tetapi dia tidak amanah. Dia mengaku diri dia Rasul, tapi dia kata ada ilmu ni, hak ni aku tak boleh habaq kat hampa. Makna dia menyembunyikan ilmu. Makna dia bukan Rasul. Dia bukan Rasul. Melainkan dia kata yang ilmu ini Allah Ta'ala melarang aku daripada menyampaikan. Tu betul. Sebab Rasul tidak akan menyampaikan apa yang dilarang sampai. Dia hanya menyampaikan apa yang disuruh sampai. Itu amanah. Dan benar segala Rasul. Bahkan bijaksana segala Rasul. Kena mesti mereka ni mesti bijaksana Rasul ni. Jadi tiba-tiba mai kat kita lah ni ada pula piduk mengaku Rasul. Agak-agak jadi gimana hak mengaku Rasul ni?
Nah, Nabi ba'dah, Allah Ta'ala ba'dah. Nabi Muhammad adalah penghabis bagi segala Nabi. Nah, khatam. Nah, khatam Nabi. Nah, Nabi Muhammad ni tak ada dah lagi selepas Nabi. Nabi kata tak ada dah Nabi selepas daripada aku. Jadi tak ada lagi dah Nabi. Pasal apa Nabi tak kata tak ada Rasul? Oh, hak ni mereka duk guna. Nabi kata tak ada Nabi, bukan kata tak ada Rasul. Betul tak? Dia alasan sama sakan alasan ni pak. Nabi habaq kata tak ada Nabi. Allah Taala habaq dalam Quran pun tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Rasul Allah Taala tak kata tak ada. Nah. Jadi orang hak yang cerdik pandai pun kita pun heran tak macam mana boleh terikut. Nah. Semua yang menjadi rasul mesti nabi, tapi semua nabi tak semestinya jadi rasul. Makna dia, nak naik kepada martabat Rasul, mesti dia Nabi. Bila habis dah Nabi, tak ada dah, nak naik Rasul ke mana? Mudah ya, secara logik akal. Kita tak payah, kadang-kadang ni orang ramai dalil pi, apa-apa Quran ke hadis ke, satgi mereka tolak, jadi kafir, payah. Cuba fikir. Nak naik martabat Rasul, mesti Nabi. Tapi bila Nabi dah habis, macam mana nak jadi Rasul? Habis dah. Tak ada dah Rasul. Tiba-tiba timbul Rasul kahar. Nah, kahak pun tak kahak kok, kena tangkap apa tu kok. Kan? Tu kata bahayanya kita hari ni. Umat akhir zaman. 30 dajjal, 30 dajjal. Noh, peluang. Dulu apa Gulam Mirza Gulam Qadiani mengaku diri dia nabi lagi rasul. Berapa ramai orang pakat pidu tawaf kubur dia di India. Kan? Sampai law ni pun di Malaysia hidup balik dah. Orang tahu lah nak. Susah. Hak ni kita tak kenal. Masalah duk sekali dengan kita. Masalah duk sekali dengan kita. Cukup bahaya. Mengaku diri Rasul, mengaku diri Nabi, mengaku diri jadi Imam Mahdi. Semua tu fitnah. Semua tu adalah dusta. Siapa mengaku diri Nabi, siapa mengaku diri dia Rasul, mengaku jadi Imam Mahdi pun dusta. Pasal apa? Imam Mahdi tak mengaku diri dia imam. Tak mengaku dia Imam Mahdi. Sehinggalah datang kepada dia ni 70 imam-imam besar dunia, mai paksa dia suruh bai'ah. Di mana? Di kota suci Mekah di hadapan Kaabah. Dalam hijrah Ismail. Nah, itu pun selepas jatuhnya orang yang nak baca khutbah, ada kata 3 orang, ada kata 7 orang. Naik seorang jatuh, naik seorang jatuh. Lah dia naik. Nah, baru dia mengaku diri dia di situ. Ni kita duduk di Malaysia, duduk di kampung ya. Nah, bagusnya duk metong-getah tatah habaq atau Imam Mahdi. Nah. Pandangan kita tu pun bengong belaka dah. Nah, suluh tengok. Imam Mahdi ni Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu laduni. Nah, dia dalam keadaan lah ni macam orang jahil, macam orang biasa. Sampai pada waktu dia, apabila dia diangkat dalam satu malam, apabila dia diangkat, dia dibai'ah di dalam satu malam, maka dia dapat berbahasa dengan semua bahasa dunia. Imam Mahdi ni ilmu laduni. Nah, bila tu? Wallahu a'lam. Siapa pun tak tahu. Macam mana boleh pakat piduk mengaku Imam Mahdi yang pakat piduk ikut? Ni masalah. Sebab tu kata ni beriman, benda perkara iman ni, dia kena jadi satu benda yang kita duk jaga. Benda duk jaga. Jadi nak jaga dia tu kena kenal. Ini yang tuntut kita mengaji ilmu tauhid ni. Kena kenal. Nah, takkanlah nak mengaku Nabi cakap mohong. Tak benar dah tahun tu. Mohong. Nah. Dah. Baik. Jadi Allah Ta'ala memilih daripada orang-orang lelaki menjadi Rasul dan Nabi. Nah, tak ada perempuan jadi Nabi, tak ada perempuan jadi Rasul. Walaupun ada khilaf ulama yang mengatakan Maryam itu adalah Nabi. Ada khilaf. Maryam itu ada Nabi. Tiba-tiba di Indonesia timbul ibadah Nabi perempuan. Letih kita ni. Nah. Nabi perempuan. Nah, jadi tak ada orang perempuan menjadi Nabi. Cuma ada khilaf, memang ada khilaf.
kata Maryam itu adalah Maryam mak Nabi Isa alaihi salam itu adalah nabi. Kata nabi. Nah, tapi ulama lebih sepakat kata bukan nabi, sebab nabi itu lelaki. Rasul itu adalah lelaki. Nabi ialah orang yang menerima wahyu untuk dia beramal. Tak diperintahkan kepada dia menyampaikan wahyu Allah pada umat. Dia nak sampai boleh, tapi tak diperintahkan pada dia nak sampai. Dia ada umat dia nak ajak beramai dengan apa yang dia diwahyukan, boleh, tapi tak diwajibkan atas dia untuk sampai. Itu Nabi. Rasul adalah mereka yang diwahyukan kepada mereka ini oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan sampaikan risalah Allah. Nah, sebab tu kalau mereka tak menyampaikan, bukan Nabi, bukan Rasul. Rasul wajib menyampaikan, sebab tu dia bersifat dengan tabligh. Nah, jadi kita faham, kita nampak, takkanlah kita nak mengaku ni Rasul. No. Letih di Malaysia pun sakan mengaku Rasul, mengaku Tuhan. No. Tapi Tuhan mati, hak tu yang letih. Tuhan mati, Tuhan Harun mati. Ayah pin Tuhan langit pun mati. Tuhan langit pun mati. Tambahkan Tuhan bumi. Nah. Aduh. Sebab tu kata orang, kita kadang-kadang kita jangan duk berasa tak puas satu. Kita ni kadang-kadang kita berasa tak puas satu. Alah, tak nak puas satu. Kita kata tak kagut nak mengaku apa Tuhan. Kita kata contoh orang kata Dajjal keluar esok ni, kita berkata takkan kita nak mengaku Dajjal Tuhan. Kita pun tahu Tuhan. Kita jangan tu. Noh, sebab apa? Kita tengok hak yang mengaku ayah pin Tuhan tu bukannya orang bodoh. Bukannya orang bodoh, cerdik-cerdik belakang. Nah, hak yang mengaku kahar Rasul tu bukan orang bodoh. Cerdik-cerdik belakang. Sebab Allah Ta'ala uji kita dengan iman. Yang ni yang kita nak kena jaga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh kita kenal. Ni makna dia. Islam menyuruh kita mengenal. Kenal agama. Kenal Allah. Kenal Rasul. Kenal perkara yang Allah Ta'ala wajibkan kita beriman. Kenal sungguh-sungguh supaya dapat kejap pegangan dalam hati kita ni dengan iman yang sebenar. Kalau kita tak kenal hak ni lah punca kerosakan iman kita. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat. Nah, percaya hari kiamat dengan maknanya mengaku putus seseorang. Kalau kita pi lagi lagi payah juga kan. Dia loceng bunyi kena berhenti. Nah, loceng bunyi berhentilah. Nah, sebab apa? Tapi tumpang lah rajin mengaji tu. Tumpang rajin mengaji. Kalau gagah, tapi kalau gagah lagi lagi pakai tak mai pada bulan depan. Jadi kita berhenti kat itulah. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum allazi la yamutu abadan wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal muslimin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala ma'rifatik wa 'ala maghfiratik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.